sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu. Hari ini saya akan sambung tentang topik yang kedua, siri yang kedua perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman. Semalam saya dah kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan tentang perkara yang pertama yang akan dilalui oleh Imam Mahdi, perjalanan beliau mengenal diri, mengenal penciptanya dan mengenal tentang tugas ataupun peranan beliau di atas muka bumi. Dan di situ melengkapkan proses yang pertama, iaitu bagaimana Imam Mahdi menerima hakikat tentang apa yang beliau miliki dengan suasana yang ada di sekeliling beliau. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, hari ini saya akan sambung tentang perjalanan kedua Imam Mahdi. Perjalanan kedua akan membawa dalam ruang ataupun lingkungan pelaksanaan. Sebagaimana yang telah saya nyatakan semalam, Imam Mahdi kena kenal diri dia adalah Imam Mahdi. Tanpa beliau mengenal diri Imam Mahdi, maka beliau tidak akan dapat memposisikan dirinya untuk tanggungjawab ataupun untuk tugas yang sangat-sangat berat, tuan-tuan dan puan-puan, sangat besar sebenarnya. Maka di situlah pentingnya pengenalan terlebih dahulu. Maka berbalik kepada pelaksanaan, Imam Mahdi perlu melaksanakan apa juga amanah yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Berat, tuan-tuan dan puan-puan, bukan ringan, bukan mudah, kerana amanah ataupun tugas yang telah diterima oleh Imam Mahdi adalah untuk kesejahteraan, untuk keharmonian, untuk mengembalikan semula realiti, mengembalikan semula hakikat kebenaran yang telah pun disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW kepada umat-umat yang terdahulu. Begitu juga dengan para rasul yang telah menyampaikan kebenaran tauhid kepada Allah kepada kaum-kaum mereka. Maka perkara yang sama juga akan perlu dilaksanakan oleh Imam Mahdi, iaitu mengembalikan semula masyarakat dunia kepada tauhid, yakni tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkhidmat kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab sebagaimana hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suatu suasana yang tidak ada bezanya perjalanan yang telah ditempuh oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, maka begitu jugalah cerminan yang akan diambil oleh Imam Mahdi. Maka beliau kena melaksanakan persoalan hablum minallah dan persoalan hablum minan nas. Bagaimana melaksanakan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh semua masyarakat dalam persoalan hubungan dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa sama, ia perlu melaksanakan persoalan hablum minan nas, yakni hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana ingin kita melihat ukhuwah ataupun satu hubungan yang erat di antara sesama manusia, walau berbagai latar belakang, walaupun berbagai latar budaya dan perbezaan dari aspek bahasa, kepercayaan. Itu semua menjadi tanggungjawab ataupun satu perkara yang perlu dilunaskan ataupun perlu dilaksanakan oleh Imam Mahdi untuk kembalikan semula keharmonian, titik keharmonian kepada semua. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan yang kedua adalah perjalanan pelaksanaan atas apa yang telah diimani oleh Imam Mahdi. Beliau telah beriman kepada Allah, beriman kepada segala perintah Allah, maka beliau kena laksanakan. Maka perjalanan kedua adalah melaksanakan segala perintah Allah, segala perkara yang telah beliau imani, untuk dikongsikan pula, untuk diserapkan kepada masyarakat dunia. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan Imam Mahdi yang kedua adalah perjalanan pelaksanaan. Maka sebagaimana yang telah saya nyatakan semalam, maka pelaksanaan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi atas dua perkara,
iaitu pada dirinya, dan yang kedua kepada sekelilingnya. Maka balik kepada dirinya, maka apa juga yang dilakukan oleh Imam Mahdi berdasarkan apa yang beliau faham, beliau kena terapkan pada dirinya dulu terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam arti kata lain, dia kena melaksanakan apa yang dia tahu pada diri dia. Dia harus menjadi sebagai tauladan kepada yang lain, bukan dengan berkata-kata, bukan dengan bercakap kepada mana-mana pihak, tetapi menunjuk cara dengan melakukan pada dirinya sendiri. Kepimpinan melalui tauladan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menyatakan kita beriman itu mudah, tetapi untuk kita melaksanakan keimanan itu tidak semudah yang dilafazkan. Maka dalam aspek pelaksanaan yang ada pada Imam Mahdi adalah bagaimana beliau ingin seimbangkan ataupun melengkapkan proses apa yang beliau imani, maka itu yang akan dilaksanakan oleh Imam Mahdi pada dirinya terlebih dahulu. Dan selepas itu barulah akan dibuka ruang itu apa yang telah beliau lakukan pada dirinya untuk dijadikan sebagai satu cerminan pula kepada masyarakat. Maka perjalanan beliau adalah di dalam masyarakat dengan membawa cahaya kepada semua. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan itu adalah suatu perkara yang boleh kita lafazkan pada bila-bila masa. Tapi bagi Imam Mahdi, pelaksanaan itu perlu sesuatu yang nyata, tangible, ada sesuatu yang boleh dipegang. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada persoalan pelaksanaan hablum minan nas, Imam Mahdi akan berpegang kepada 4 perkara untuk dia melakukan pelaksanaan perjalanan pelaksanaan pada peringkat yang kedua. Maka yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah pelaksanaan ilmu. Imam Mahdi akan menjelaskan ataupun melakukan pembuktian-pembuktian atas apa juga keilmuan yang beliau miliki terlebih dahulu. Maka beliau laksanakan daripada awal lagi. Beliau akan melakukan berbagai-bagai bentuk pengkajian dan juga pembuktian dengan penghasilan sesuatu yang sebenarnya nyata dan ianya diterima oleh umum, dan ia adalah sesuatu yang praktikal. Maka ia tidak boleh hanya sekadar berkata, tetapi tidak ada sesuatu yang menjadi sebagai satu sokongan ataupun sebagai satu pembuktian atas keilmuan yang beliau miliki. Maka pesanan pertama adalah membuktikan ilmu yang beliau miliki adalah ilmu yang boleh memberikan hasil, bukan sekadar sebagai suatu pengetahuan pelaksanaan bagi diri sendiri, tetapi ia tidak ada manfaat kepada yang lain. Imam Mahdi melaksanakan atas ilmu, atas pengetahuan yang beliau miliki untuk menjadi sebagai satu wadah kepada masyarakat sekeliling. Maka beliau akan sentiasa melakukan pembaharuan, pengkajian atas ilmu yang dimiliki untuk menjadikan ia sebagai satu wadah yang boleh diguna pakai oleh semua pihak. Dalam arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, keilmuan itu bukan atas miliknya sendiri. Keilmuan itu bukan hanya untuk suatu urusan kerja sahaja ataupun satu tugasan sahaja, tetapi keilmuan yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Keilmuan yang akan memberi manfaat kepada semua golongan, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira di manakah geolocationnya ataupun di manakah kedudukannya. Kerana perkara pertama perjalanan dalam pelaksanaan adalah pelaksanaan ilmu kepada semua masyarakat. Beliau akan mula mengetengahkan keilmuan yang beliau miliki kepada semua pihak. Itu yang pertama, perjalanan yang pertama dalam soal keilmuan Imam Mahdi. Yang keduanya, beliau akan mula melakukan pelaksanaan atas sikap sosial, pembangunan sahsiah atas dirinya. Beliau akan mula
memberi tunjuk kepada sekeliling yang memerhatikan beliau tentang persoalan-persoalan yang berkait tentang akhlak, berkait tentang adab, sasiah, etika, moral, nilai-nilai moral yang akan menjadi sebagai satu framework ataupun sebagai satu pakaian kepada masyarakat. Persoalan di dalam akhir zaman adalah persoalan moral yang telah pun menyebabkan perbalahan-perbalahan, menyebabkan pertelingkahan di antara satu pihak kepada satu pihak. Kerana persoalan moral telah menjadi sebagai agenda yang sangat besar di dalam kehidupan manusia di akhir zaman. Maka Imam Mahdi pada pelaksanaannya dia akan memastikan pelaksanaan moral itu akan menjadi teras kepada setiap manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, moral adalah isu yang sangat besar. Jika tidak dapat diposisikan dengan sebaik-baiknya, mereka yang tidak mempunyai nilai moral, maka ia sekadar melalui kehidupan tetapi tidak memberikan manfaat kepada yang lain. Maka Imam Mahdi akan memastikan setiap proses atau pelaksanaan hidup beliau sentiasa berteraskan kepada moral value, yang mana itu diperolehi oleh Imam Mahdi berlandaskan kepada kajian dan pemahaman beliau daripada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, perkara moral, nilai moral adalah pelaksanaan yang kedua yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Yang ketiga, Imam Mahdi akan melaksanakan proses-proses pembangunan di dalam berbagai-bagai bidang, di dalam berbagai-bagai teknologi, yang mana daripada bidang-bidang ini nanti akan dijadikan sebagai satu disiplin-disiplin baru yang akan menjadi ruang kepada masyarakat untuk menambah nilai kualiti hidup mereka. Dalam arti kata lain, pembangunan sains dan teknologi, pembangunan yang berteraskan kepada teknologi alam, teknologi yang sentiasa memberikan keseimbangan atas pembinanya dan atas penggunanya. Dalam arti kata lain, teknologi yang akan dilaksanakan oleh Imam Mahdi adalah teknologi yang akan memberikan keseimbangan pulangan yang bertepatan dengan kapasiti ataupun bertepatan dengan keperluan mana-mana pihak, yang mana ia adalah sebagai satu kewajipan di dalam persoalan memastikan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisih. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan dalam aspek sains, dalam aspek teknologi, sistem dan sebagainya adalah perkara yang akan menjadi teras kepada perjalanan Imam Mahdi. Dalam arti kata lain tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi adalah ahli sains, dia juga ahli teknologi, di mana daripada situ dia mampu merealisasikan pembangunan teknologi yang baru. Maka perjalanan beliau adalah perjalanan yang penuh dengan practicality, perjalanan yang membawa manusia kepada practicality, berfikir, menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, namun dalam masa yang sama sentiasa memastikan hatinya tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, haruslah difahami, untuk saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa balik sahaja kepada persoalan yang berbalik tentang Imam Mahdi, mesti Imam Mahdi orangnya adalah orang yang teknikal, bukanlah orang yang tidak ada teknikalnya. Walaupun mungkin kita kata, oh kita ada kenal seseorang, dia sangat hebat dengan kisah-kisah berkait tentang agama, beliau mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang Al-Quran, beliau mengetahui suatu kebolehan dalam bidang sosial, dalam bidang sasiah ekonomi. Tetapi apabila balik kepada persoalan teknikal, dia tak ada, maka itu tidak menepati ataupun tidak melengkapkan
perjalanan ataupun kapasiti yang ada pada Imam Mahdi. Kerana ini bercerita tentang pelaksanaan ya tuan-tuan dan puan-puan. Maka untuk menjadi pemimpin, beliau perlukan tools, perlukan alat. Maka dalam istilah alat ini tadi adalah teknologi-teknologi, sains yang akan menjadi wadah kepada perjalanan Imam Mahdi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya pula adalah pembangunan ataupun pelaksanaan di dalam perjalanan ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah terangkan sebelum ini betapa sebut saja manusia, kita berkongsi fitrah yang sama. Maka atas apa juga aspek, manusia perlukan ekonomi. Dalam arti kata lain, ekonomi yang membawa nilai keberkatan. Bukan ekonomi yang akan memberikan pulangan yang mengayakan ataupun memberikan nilai kemewahan kepada sekelompok saja. Tetapi kita berbicara tentang ekonomi yang akan memberi nilai kepada semua pihak. Ekonomi universal. Maka Imam Mahdi akan berjalan dengan membawa ekonomi universal. Beliau akan sentiasa melakukan pembaharuan-pembaharuan ekonomi di dalam semua bidang, yang mana terasnya balik kepada ekonomi universal. Ini yang akan menjadi sebagai satu ketakutan kepada kelompok-kelompok ataupun pihak-pihak yang selama ini menjadi dominan di dalam ekonomi di dunia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi akan membawa ekonomi universal menggantikan ekonomi kapitalis. Ekonomi universal yang maksudnya di sini, semua berhak mendapat bahagian masing-masing selagi mereka berusaha, dan ia harus dikembalikan pada nilai yang tidak ada kepincangan. Dalam arti kata lain, ekonomi yang berteras kepada manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia mendapat, tetapi usaha itu hendaklah berteraskan kepada framework, kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka itulah empat pelaksanaan pada peringkat yang kedua pada perjalanan Imam Mahdi, iaitu perkara pertama atas aspek keilmuan, perkara kedua atas aspek moral, yang ketiga atas aspek tools ataupun alatan di mana kaitan dengan sains dan teknologi, dan yang keempat adalah dalam aspek ekonomi universal. Macam mana tuan-tuan dan puan? Masih boleh mencerap lagi Jadi bila balik kepada kisah sebegini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mula membicarakan sebegini, barulah kita akan dapat memahami bahawa perjalanan Imam Mahdi bukanlah perjalanan atas satu perkara. Perjalanan Imam Mahdi adalah perjalanan yang sentiasa mempunyai begitu banyak perkara yang perlu dilaksanakan dalam hidup dia. Dia kena mengetahui, dia kena melalui proses keilmuan. Dia perlu melalui proses moral, pembangunan moral, dan perlu juga mempunyai proses pembangunan dari segi aspek peralatan, teknologi, dan yang terakhir mesti mempunyai keupayaan dalam aspek ekonomi universal. Kenapa? Kerana Imam Mahdi pemimpin kepada semua tuan-tuan dan puan. Sebab itu universal, istilah itu yang saya gunakan. Maka itu semua menjadi sebagai suatu garapan ataupun suatu himpunan yang diperlukan oleh Imam Mahdi dalam perjalanan beliau di akhir zaman. Maka apa yang dapat saya terangkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, perlahan-lahan kita cuba fahamkan, kerana saya yakin dan saya tahu berat tentang cerita Imam Mahdi ini berat. Jadi saya cuba perlahan-lahan, dan dengan cara itu kita akan dapat sama-sama menyelam dan melihat
dengan practicality, dengan akal yang Allah berikan, tanpa kita terjerumus di dalam perkara-perkara yang subahat, subahat dalam kata lain, yang akan membawa kita kepada kerugian di dunia, lebih-lebih lagi kerugian di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, bila kita dah sebut tentang perjalanan atas peringkat pelaksanaan, mungkin kita dengar tu mudah ya tuan-tuan dan puan-puan, atas 4 perkara yang telah saya nyatakan tadi, tapi itu tidak sebagaimana mudah yang kita fikirkan. Imam Mahdi adalah manusia yang akan memastikan dia lakukan terlebih dahulu keempat-empat perkara itu tadi. Dia akan pastikan dirinya melalui terlebih dahulu. Itu yang saya katakan tadi. Kena praktikkan pada dirinya terlebih dahulu. Keempat-empat perkara yang saya katakan tadi, dia akan laksanakan diri dia sebagai ujiannya atau sebagai uji kajinya. Dan apabila beliau sendiri telah pun menempuh dan melaksanakan keempat-empat perkara dalam proses perjalanan tersebut, barulah Imam Mahdi akan pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu untuk sekelilingnya, pelaksanaan kepada sekeliling. Maka bila sebut saja pelaksanaan kepada sekeliling, maka itulah saatnya peranan kita tuan-tuan dan puan-puan, peranan saya, peranan tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, dalam usaha untuk berada ataupun membantu Imam Mahdi. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang kita bantu adalah diri kita. Saya dah nyatakan semalam, kita perlukan kepimpinan. Dan bila saya katakan kita bersedia untuk membantu Imam Mahdi, bermakna kita sebenarnya membantu diri kita. Persoalan yang berbalik pada pelaksanaan Imam Mahdi pada peringkat sekelilingnya, diri saya dan kita semua, sebenarnya itu atas tujuan untuk membantu kita, supaya kita dapat berada pada landasan yang tepat, laluan yang tepat, tujuan yang tepat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan Allah, dan lebih-lebih lagi menjadi manusia yang memberi manfaat kepada yang lain. Maka Imam Mahdi akan sentiasa bertungkus lumus, tak pernah berhenti tuan-tuan dan puan-puan, berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada kita, nilai tambah kepada semua manusia di sekelilingnya, tanpa beliau merasa jemu, tanpa beliau merasa lelah, dan tidak ada persoalan berhenti dalam dirinya untuk memberikan kita ataupun membawa kita keluar daripada kegelapan di akhir zaman. Maka pelaksanaan yang dilakukan oleh Imam Mahdi kepada kita tuan-tuan dan puan-puan adalah sebenarnya seolah membakar diri dia. Macam saya katakan tadi, dia kena lakukan pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Umpama lilin yang menerangi kegelapan, dia membakar dirinya. Tetapi dalam dia membakar dirinya, dia telah mengeluarkan cahaya. Maka cahaya itu akan menerangi ruang yang gelap. Maka pelaksanaan yang ada pada Imam Mahdi adalah pelaksanaan untuk diri dia memahami terlebih dahulu. Setelah beliau memahami apa yang perlu dia fahami, maka proses yang kedua, iaitu dia ingin mengimplementasikan pula kepada sasaran yang khusus, iaitu kepada umat manusia. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan Imam Mahdi. Bila saya sebut saja pelaksanaan,
pada peringkat yang kedua, ia adalah pelaksanaan yang jelas, yang mempunyai fakta, yang mempunyai formula-formula yang khusus, yang telah beliau fahami dan telah beliau laksanakan pada dirinya. Semua itu bersandarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang telah pun ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, semakin kita berbicara tentang soal Imam Mahdi, sebenarnya akan datang satu persoalan. Kita berbicara tentang perjalanan Imam Mahdi, sebenarnya kita sedang berbicara perjalanan hidup kita di akhir zaman. Kita sedang membicarakan untung nasib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila tiba masanya nanti. Maka apa juga kisah-kisah yang berkait tentang Imam Mahdi, perjalanan Imam Mahdi yang saya sampaikan, kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya membayang-bayangkan, bukan saya mencari-cari daripada sumber-sumber yang tidak jelas. Kerana segala cerita-cerita perjalanan Imam Mahdi untuk hari ini, perjalanan yang berbalik kepada perkara yang kedua, iaitu pelaksanaan, semua ada di dalam Al-Quran. Semua ada sumbernya daripada Al-Quran dan teladan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang masih mengikuti channel Masa Bayu juga ternanti-nanti, juga tertunggu-tunggu penjelasan daripada saya untuk memahamkan apakah sebenarnya yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Nak memahami, dah faham apa yang kita nak buat. Maka apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kisah perjalanan Imam Mahdi adalah kisah Imam Mahdi. Tetapi tujuannya apa? Kenapa kisah ini saya sampaikan? Adalah untuk kita dapat sama-sama mengambil pelajaran daripada kisah-kisah ini, mengambil tauladan daripada kisah-kisah ini tentang sifat-sifat, tentang bagaimana akhlak ataupun adab Imam Mahdi, supaya apabila kita telah pun memahaminya, kita laksanakan pada diri kita. Dan daripada situ, tanpa kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun melalui jalan yang akhirnya akan menemukan kita dengan Imam Mahdi. Nak jumpa Imam Mahdi, cari perjalanan Imam Mahdi. Bukan baca buku, bukan baca kitab semata-mata, bukan kita membuka Al-Quran maka dapat jawapan secara langsung, tetapi kita membuka Al-Quran untuk mencari jalan, untuk mencari apakah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Maka kisah hari ini adalah tentang perjalanan. Maka kita mencari perjalanan Imam Mahdi. Maka dari situ, ikutlah jalan itu. Dah dapat jalan itu, susurkan jalan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka jalan itu adalah jalan yang telah dibina oleh Imam Mahdi, yang telah direntas oleh Imam Mahdi. Maka bila kita ikut jalan tersebut, pasti kita akan bertemu dengan Imam Mahdi. Pasti kita akan bersama dengan Imam Mahdi. Kerana itulah fitrahnya, itulah tujuannya Masa Bayu bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, berkias-kias dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang perjalanan Imam Mahdi akhir zaman. Kerana itu zaman kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena lakukan pada diri kita, kita kena laksanakan pada diri kita, iaitu mencari jalan untuk bertemu dengan Imam Mahdi. Kenapa? Apabila kita berjalan menemui Imam Mahdi, maka jalan itu akan membawa kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.
dan daripada situ juga kita akan dapat jalan menemui Maha Pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pelajaran yang perlu diambil daripada setiap yang saya sampaikan. Bukan kita nak bercerita tentang diri seseorang. Saya bercerita tentang perjalanan Imam Mahdi. Sebenarnya saya memberikan tuan-tuan dan puan-puan suatu wadah untuk berfikir, untuk mula mengenal, mengetahui atas diri sendiri sebenarnya. Perjalanan bagaimanakah yang akan kita pilih? Perjalanan bagaimanakah yang akan kita lalui untuk kita bersama dengan pemimpin akhir zaman. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kisah Imam Mahdi, perjalanan Imam Mahdi akhir zaman, perkara yang kedua, pelaksanaan telah pun saya berikan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh nak panjang-panjang, cukuplah sedikit, hari ini sedikit, besok tambah lagi sedikit, untuk kita dapat sama-sama memikirkan lebih jauh, memikirkan lebih dalam tentang untung nasib kita. Apakah yang bakal kita lalui, apakah yang bakal kita tempuhi, ataupun apakah sebenar-benarnya jalan yang sedang kita lalui ini membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita masih berlegar-legar di dalam ruang yang sama dan semakin bingung dengan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar cerita-cerita, bukan sekadar kisah perjalanan Imam Mahdi itu untuk kita faham kisah, memahami kisah beliau, tetapi akhirnya tujuan masa raya adalah untuk memahamkan diri kita, diri masa raya, dari tuan-tuan dan puan-puan dan semua sekali, tentang tanggungjawab dan amanah yang perlu kita laksanakan. Maka Imam Mahdi menjadi cerminan kepada kita, cerminan kepada hubungan kita dengan Rasulullah SAW, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah besok jika ada kesempatan lagi saya akan sambung ya, untuk topik yang seterusnya, perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman, peringkat yang ketiga. Jadi kepada semua yang masih lagi setia bersama dengan pencerahan-pencerahan saya, dan kepada mereka-mereka yang masih lagi mempertikaikan apa yang saya sampaikan, ingin saya sekali lagi perjelaskan, saya membawa tuan-tuan dan puan-puan pada ruang fikir untuk kita sama-sama membuka diri. Saya tidak suruh tuan-tuan dan puan-puan menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak akan kita ubah. Allah kita sembah, Rasulullah kita junjung dalam kehidupan kita, sunnah baginda kita pegang, kita genggam, kita laksanakan dalam hidup kita. Kita buangkan segala sifat-sifat yang saling hukum-menghukum di antara satu sama lain. Di mana kekurangan, kita tegur, kita berpesan-pesan kepada kebaikan. Untuk itu tuan-tuan dan puan, sebarang kekhilafan, sebarang kekurangan, sama-sama kita pelajari, kita perbaiki. Untuk itu, semoga pencerahan-pencerahan daripada saya Mas Abayu membuka dimensi-dimensi yang lebih luas, dimensi-dimensi yang lebih nyata. Hakikatnya perjalanan Imam Mahdi akhir zaman bukanlah sesuatu yang hanya sebagai kisah, sebagai satu cerita, tetapi sebenarnya kisah Imam Mahdi, perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman adalah seumpama membuka ruang kepada kita untuk meneruskan perjalanan di akhir zaman yang penuh dengan segala macam halangan-halangan yang tidak akan terjangkau oleh akal fikiran kita jika tidak ada contoh tauladan. Maka perjalanan Imam Mahdi
adalah perjalanan kita di akhir zaman. Salam sejahtera daripada saya, Pengasar Melayu.